Baik, untuk berbincang lanjut sudah bersedia dalam talian ialah Profesor Madya Dr. Zul Jastri Abdul Razak yang merupakan Fellow Penyelidik Institut Pendidikan dan Latihan Halal Antarabangsa UIAM. Selamat pagi, Prof. Ya, Assalamualaikum. Siap. Baik, kita Malaysia diiktiraf 10 tahun berturut-turut bukan kerja mudah dan banyak fokus dan tumpuan harus diberikan. Jadi pada pandangan doktor, apakah elemen-elemen utama yang menyokong kejayaan ini? Prof, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih untuk undangan saya. Jadi pada pendapat saya, industri halal ni telah berkembang selama 33 tahun ya, memulai 1990. Dan Malaysia adalah pioneering lah dari segi perkembangan halal industri ini. Jadi dalam 17 tahun sebelum ni, iaitu 2006, Malaysia telah form Halal Development Corporation, ya, di mana kita tambah baik apa usaha-usaha yang kita telah lakukan, dan kerajaan memberi sokongan penuh lah, ya. Jadi inilah dia punya starting point, ya, di mana Malaysia dapat berkecimpung dan jadi leader, seperti yang dinyatakan tadi, di mana makanan dan rekreasi, Malaysia is on the top, of all the world, dan juga diikuti dengan fashion, pharmaceutical dan pelancongan lah. Jadi kejayaan ialah sokongan kerajaan dan juga promotion penubuhan HDC. Ya. Baik, Prof. Boleh Prof kongsikan bagaimana pelan industri halal HIMP 2030 ni boleh memainkan peranan dalam terus mendorong pembangunan komprehensif industri halal di Malaysia secara khususnya? Ya, ini kita kena tengok ekosistem lah, ya. Ekosistem kita sekarang boleh diimprove lagi, kerana ekosistem ni melibatkan banyak pihak seperti kerajaan, private sector, finance dan sebagainya. Jadi walaupun kita masih nombor satu, kita boleh baiki lagi ekosistem kita melalui fintech dan juga digitalization, dan insyaAllah kita akan kembangkan lagi kita punya halal master plan dan 2030 insyaAllah. Dan untuk mempertahankan kedudukan terunggul di tempat pertama ni bukan mudah macam saya katakan tadi. Jadi apa peranan adaptasi teknologi? Mungkin disebutkan tadi Prof ialah fintech dan juga pendigitalan ekosistem halal dalam untuk terus memperkuat kemajuan ekosistem halal kat Malaysia. Yang satu yang kita perlu kukuhkan ialah issuance of the halal certificate, ya. Halal certificate ni ada satu mekanisme yang mustahak. Sekarang ni baru semalam kita nampak Saudi pun masuk dalam bercimpung dalam halal business ni, dan dia akan keluarkan halal certificate kita. Halal certificate ni di-issue oleh Jawi, dan yang perlu di sini ialah training untuk memahamkan apa dia ciri-ciri yang nak mengeluarkan makanan halal itu bukan halal saja. Sekarang kita cakap halal toiban, di mana makanan tu tak only permissible tapi juga perlu bersih, hygienik, safety, dan banyak lagi ciri-ciri yang kita perlu halusi untuk mencapaikan satu kecermangan dari industri halal kita, ya. Ini termasuk juga supply chain, dan juga banyak-banyak usaha-usaha raw material, perasingan antara haram dan halal. Jadi ini nampak kerja senang tapi not so easy, ya, kalau kita nak bandingkan dari segi training dia. Ya. Itu kita harus tekankan training, ya. Mungkin Prof boleh jelaskan sikit secara terperinci training jenis apa? Adakah dari segi orang kata bagaimana untuk invest ataupun kita masuk ekosistem halal ni atau bagaimana? Ya, training maksud saya ni bukan fintech lagi, training asas.
macam mana kita nak train, for example macam sekarang ni SME, kita panggil dia halal usahawan kecil. Baru saya pun bercimpung dalam training ni baru-baru ni, di mana kita mesti train halal eksekutif ni. Tiap-tiap company mesti ada satu halal eksekutif, dan halal eksekutif ni perlu tahu pada A to Z apa dia penyediaan halal yang perlu dibuat untuk company dia. For example, kalau kita jual hamburger, for example burger tu kita kena tahu asas dari mana burger tu halal atau macam mana penyembelihan lembu, and then penyimpanan dia macam mana, lepas tu pembersihan dia, lepas tu proses penyiapankan burger tu daripada datangnya burger tu cleaning, dan juga macam mana di storing dia di mana, lepas storing penyediaan packing, lepas packing baru dijual. Jadi it's not so easy. Saya cakap ni dalam 5 minit saja. Tapi kalau kita bandingkan step dia tu, yang kita perlu kukuhkan sini, understanding of halal certificate tu oleh perusahaan-perusahaan. Itu yang saya tekankan. Itu satu saja. Tapi sekarang kita move to the area of digitalization, fintech. Bagaimana pemahaman instrumen kecil bahagian ni. For example macam using of electronic money, transfer, promotion, sekarang promotion menggunakan digitalization dan sebagainya. Jadi ini yang dicakap dalam ekosistem tadi. Halal master plan tu merangkumi segala keperluan-keperluan yang kita harus tekankan. Baik Prof, saiz pasaran modal Islam di Malaysia bernilai 2.34 trilion ringgit setakat Jun 2023 dan ini mewakili 64.5% daripada jumlah keseluruhan pasaran modal negara. Dan selain itu, sektor kewangan Islam kita mempunyai struktur yang kukuh sebenarnya dan juga berdaya tahan. Malah pengurusan pelaburan seperti KWSP turut memberikan tumpuan khusus dana simpanan syariah dengan aset under management sendiri bermula tahun ini. Jadi bagaimana untuk kita melihat sektor ini? Ada kelebihan besar yang perlu direbut dan diberi tumpuan berbanding segmen konvensional. Ya, seperti saya cakap tadi dalam sektor halal tadi, teknologi fintech adalah satu perkara yang berkembang pesat ya. Cuma sekarang ni produk tu super juga produk manual seperti dulu, tapi dia in the form of technology. Apa dia maksud teknologi sini ialah automation, the use of delivery of financial services menggunakan gadget, menggunakan electronic money. Sekarang ATM pun dah tak pakai sangatlah, online transfer dan sebagainya. Okey. Pendigitalization itu masih lagi at the learning stage. Jadi sekarang even consumer pun dia tak pergi bank dah. Semua dibuat melalui rumah saja. Jadi ini perlu ditingkatkan, especially on the consumer side. Understanding dia of digitalization, macam mana kita banyak lebih kena tumpukan kepada understanding dan juga quote and quote training juga. Tapi macam mana kita nak communicate tu kepada consumer tu. Itu yang harus kita tekankan untuk perkembangan fintech dalam kewangan ni. Prof, itu berkenaan fintech yang seperti disebutkan Prof tadi, tapi bagaimana pula dari segi perkongsian kepakaran dan juga kemahiran berkait halal ke peringkat global dan Malaysia sering menjadi rujukan. Adakah laporan ini kita memberi keyakinan lebih tinggi kepada bukan sahaja global tapi untuk terus merujuk kepada Malaysia dalam sebarang pembangunan sektor halal? Sudah tentulah pasal halal ni apa dia involvement dia ialah buying and selling kan. Buying and selling ni menggunakan ada cash atau digital. Jadi kita ambil contoh example sekarang ni kerajaan encourage tourism China dan India datang. Jadi bila dia datang kat sini mungkin dia tak bawa cash, dia bawa credit card dia saja. Jadi kalau dia nak buat pembelian barang-barang halal, mestilah ada teknologi support, ya, teknologi support yang boleh dibuat. Dia datang mungkin
dia buat cash katakanlah sikit. Lepas tu dia nak masuk ATM, dia nak keluarkan. Jadi sama ada ATM tu boleh tak terima kad dia tu. Atau dia bagi beli melalui elektronik online. Okey. Boleh tak online sistem kita terima kad dia tu? Ini satu sektor yang mustahak, especially dalam perkembangan ekoturism. Ekoturism memerlukan fintech di mana kita encourage tourism datang ke negeri kita. Jadi Halal Corporation dan juga saya daripada UIA, Halal Center pun kita mesti tingkatkan understanding kita untuk membagi pembelajaran kepada penuntut-penuntut kita on this ecosystem pendigitalization. Ya. Baik Prof, mungkin secara ringkaslah untuk tahun 2024 ini, apa jangkaan Prof? Adakah Malaysia akan terus menduduki tempat teratas ataupun tempat pertama? Apa pendapat Prof? Ya, insyaAllah kita harus kekalkan dalam dua sektor ni. Kita dah memang champion lah, makanan dan rekreasi ni. Tapi fashion ni nampak nombor 2 ya, dan farmasa ni nombor 3. Jadi kita kena teliti lah apa kelemahan kita dalam bahagian area ni. Dan untuk pengumuman in general ya, global industry ni expanding at the rate of US 50 trilion ya. Dia punya potential dia di USD 50 trilion by 2030. Jadi by 2040 mungkin dia jadi 100 US trilion. Jadi just imagine the opportunity yang kita boleh terokai dalam bahagian halal. Dan kalau kita nombor 1 dan nombor 2, kita harus kembangkan lagi untuk mengekalkan position nombor 1 itu. Macam mana? Untuk buat ni kita kena strengthen kuatkan ekosistem kita dan juga training dan juga yang lebih daripada promotion lah. Saya ingat dia mesti ada kesinambungan antara apa yang kita nak buat dan juga sektor-sektor yang involved ya. Dan juga saya juga nak mention regarding Madani di sini, konsep Madani, di mana konsep Madani ni encourage innovation kemasyarakatan. Okey, jadi ini konsep-konsep Madani pun harus kita terap juga untuk kejayaan kita. Baik, semoga kita terus menyaksikan pertumbuhan yang positif untuk ekonomi Islam negara atau Malaysia. Jadi terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Zuljastri Abdul Razak, Fellow Penyelidik Institut Pendidikan dan Latihan Halal Antarabangsa UIAM.